Okey, salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada rakan-rakan dan se-Firdaus. Pada pagi ini, saya akan membentangkan cabaran-cabaran dalam membangunkan masyarakat Malaysia. Dalam bagi bab 5 iaitu cabaran-cabaran di masyarakat Malaysia iaitu anjitaya penting dalam pembangunan negara, penekaan dan perhatian yang serius terhadap pembangunan masyarakat amat penting yang mempunyai minda kelas pertama. Selain itu, pelbagai masalah yang wujud dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan cabaran kepada kerajaan dan pihak berkaitan dalam usaha membangunkan negara. Cabaran-cabaran yang wujud dalam kalangan masyarakat di Malaysia iaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengubah masyarakat. Selain itu, keadaan mundur kepada maju daripada keadaan tidak selesa kepada keadaan yang lebih baik. Selain terdapat aspek politik, sosial, ekonomi, pendidikan, psikologi dan sebagainya. Terdapat beberapa masalah dan cabaran yang membantukan pelaksanaan di negara Malaysia. Dapat 5 cabaran-cabaran yang membangunkan masyarakat di Malaysia iaitu yang pertama ialah kurang penghayatan agama. Contohnya, kurang didikan agama daripada ibu bapa. Selain itu, penyebaran budaya barat seperti punk, rock dan sebagainya. Selain itu, kurang pencintaan terhadap ilmu. Nanti saya terangkan. Seterusnya ialah masalah sosial di kalangan masyarakat Malaysia. Dan akhir sekali ialah kurang penghayatan dalam aspek kenegaraan. Cabaran-cabaran yang membangunkan masyarakat di Malaysia ialah satu, kurang penghayatan agama. Contohnya ialah agama merupakan panduan utama dalam kehidupan Malaysia, lebih-lebih lagi dari negara Malaysia. Agama menjadi pembimbing manusia mengenai kebaikan dan keburukan. Mampu melahirkan manusia yang cemerlang kerana agama menjadi panduan manusia ke arah kebaikan, kesejahteraan dan kejayaan. Kurang penghayatan agama dalam kalangan generasi muda mendorong mereka ke arah yang tidak sihat. Contohnya ialah lepak, vandalisme dan sebagainya. Masyarakat Malaysia perlu dipupuk untuk mengamalkan kehidupan beragama menjadi acuan yang betul, seterusnya menghayati ilmu agama secara mendalam. Merupakan video-video bagi kurang penghayatan agama. Kedua ialah punca-punca kurang penghayatan agama dalam agama. Yang kedua, kesan-kesan penghayatan dalam agama. Dan ketiga, cara-cara untuk mengatasi isu kurang penghayatan dalam agama. Ini ialah kurang didikan agama daripada ibu bapa. Contohnya, ibu bapa kini tidak memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak. Mereka juga tidak mahu membezakan yang halal maupun halal sesuatu perkara dan akhirnya menyebabkan mereka mudah terjerumus dengan anasir yang tidak berfaedah. Pengaruh negatif media elektronik dan media massa ialah pengaruh media massa terhadap masyarakat malah negatif. Kesan-kesan kurang penghayatan agama ialah kebutuhan akhlak,
kesimpulannya ialah video tersebut merupakan kesan-kesan dari kurang perhatian agama. Seterusnya ialah penyebaran budaya barat. Penyebaran budaya barat bermula sejak 400 tahun yang lampau. Masyarakat kita ketika itu punya jati diri yang kukuh dan pegangan yang kuat terhadap adat resam dan budaya sendiri. Mampu mengangkat budaya barat daripada meresap ke dalam budaya dan kehidupan mereka. Antara contoh budaya barat ialah yang dapat menular di Malaysia adalah seperti punk, black metal, fashion barat dan hedonisme. Masuk-masuk punk ialah budaya punk telah bermula sejak sekitar tahun 1970-an dan popular di ibu kota negara-negara besar seperti New York dan London. Budaya ini merupakan sebudaya daripada muzik rock yang pada asalnya berunsurkan politik berhaluan kiri. Personaliti pemakaian punk seperti pakaian serba hitam, berseluar ketat, gaya rambut mengikut potongan mohawk. Dari segi perlakuan, mereka sering bertindak ganas dan suka memberontak. Seterusnya ialah black metal. Aktiviti black metal ini merupakan gejala atau aktiviti sosial negatif yang membawa kepada pemujaan syaitan dan black metal. Ini berasaskan di barat yang terkenal dengan muzik berasaskan berentak keras, unsur lirik kasar, menjerit dan tidak jelas sebutannya. Mesej yang dibawa dalam setiap lagu yang dimainkan oleh mereka ialah berunsurkan menolak kewujudan Tuhan, mengelakkan seks rambang dan keganasan. Selain daripada itu juga, kumpulan ini menggalakkan bunuh diri dan berfahaman bebas. Kumpulan black metal ini mempunyai simbol mereka iaitu berbentuk tatu salib terbalik yang diperbuat daripada garisan duit shilling yang tersendiri sebagai pengenalan mereka ke dalam kumpulan tersebut. Itu juga penyebaran budaya barat ialah fashion barat. Fashion barat menunjuk kepada corak pemakaian yang menjolok mata bagi wanita. Corak pemakaian remaja wanita kini kebanyakan yang menjolok mata malahan tidak menghargai keindahan tubuh wanita. Kecantikan tubuh wanita yang seharusnya ditutupi tetapi dieksploitasikan ke setiap sudut mata memandang. Daripada pemikiran barat yang mengacukan kepada kebebasan hak asasi manusia. Sebagai contoh corak pemakaian artis-artis tempatan yang telah dahulukan mengikut busana daripada barat kini menjadi ikutan remaja kini. Kebanyakan gaya fashion kini lebih menunjukkan bentuk badan pemakaian dan faktor ketidaksopanan yang tersela. Hedonisme ialah istilah bahasa dari bahasa Greek iaitu hendo yang bermaksud keseronokan. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahawa kenegaraan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Bagi pengganut faham ini, bersenang-senang, pesta pora dan pelesihan merupakan tujuan hidup utama, entah itu menenangkan bagi orang lain ataupun tidak. Kerana mereka menganggap hidup ini hanya sehingga mereka merasa ingin menikmati senikmat-nikmatnya. Seterusnya, antara cabaran-cabaran yang membangunkan negara di Malaysia ialah kurang kecintaan terhadap ilmu. Sebagai contoh, ilmu sangat penting dalam kehidupan manusia.
Ilmu juga membezakan antara orang yang jahil ataupun orang yang berilmu. Orang yang berilmu mampu menjadi penyuluh kepada orang lain ke arah kebenaran ataupun kebaikan. Ibu bapa bertanggungjawab ke atas pendidikan awal kanak-kanak. Mereka perlu menyemai minat anak-anak terhadap ilmu sejak kecil lagi. Ibu bapa bertanggungjawab untuk membentuk, mengembang dan mencorak pemikiran anak-anak dalam persekitaran yang sesuai supaya semangat untuk mencintai ilmu dapat disemai. Sebagai contoh ialah ibu bapa boleh menyediakan perpustakaan mini ataupun sudut bacaan selain memberikan ganjaran kepada anak-anak untuk berusaha bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Seterusnya ialah cabaran-cabaran dalam membangunkan masyarakat ialah masalah sosial. Masalah sosial merupakan sangat kerap di negara Malaysia. Contoh-contoh masalah sosial ialah kemiskinan, kejahatan diorganisasikan keluarga, kenakalan remaja, peperangan, pelanggaran terhadap norma, kelainan sosial dan kependudukan. Selain itu, masalah sosial pelajar ialah menonton filem lucah, seks bebas dan jenayah seksual, dadah, merokok dan lari daripada rumah, bontis sekolah, mencuri dan menyamun, samsen dan gangsterisme, memeras ugut kepada pelajar-pelajar lain, blackmail dan banyak lagi. Antara penyakit sikap sosial dalam masyarakat Malaysia pada hari ini berpunca daripada sikap yang pertama ialah individu. Setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakannya. Mereka yang bertindak mengikut nafsu atau memudaratkan diri serta menyusahkan orang lain. Yang kedua ialah keluarga. Ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam menjaga batas pergaulan anak-anak. Ibu bapa yang mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak akan menyebabkan mereka terjebak dengan aktiviti tidak sihat sepertinya ialah gangsterisme, vandalisme, seks bebas, melawan cakap ibu bapa dan sebagainya. Selain itu ialah latar belakang pendidikan. Mereka yang kurang mendapat pendidikan menyebabkan mereka tidak mampu untuk membuat keputusan secara rasional. Yang keempat ialah pengaruh negatif. Yang pertama ialah media massa. Media massa sangat informasi dan hebatan negatif yang dipaparkan oleh media massa mampu mempengaruhi individu yang tertentu untuk bertindak di luar norma budaya masyarakat kita. Seterusnya, masyarakat yang tidak cekal dengan keadilan sekeliling akan melahirkan suasana yang tegang. Hal ini kerana jika masalah yang bermulakan kecil tetapi diabaikan, maka perkara tersebut menjadi sangat besar. Yang kelima ialah masyarakat. Hidup dalam keadaan daif menyebabkan individu terbabit sanggup melakukan apa saja sehingga sanggup untuk membunuh diri bagi meneruskan kehidupan. Ini merupakan video masalah sosial di kalangan masyarakat Malaysia. Remaja pada hari ini yang lahir, remaja kebanyakannya berumur sekitar 15 hingga 18 tahun ataupun 20 tahun. Mereka dah lahir di dalam dunia teknologi moden ni. Okey. Dunia yang penuh dengan gadget, macam-macam gadget kan. Dia ada gadget apa saja amalan dia kan. Apa saja kalau kita kata amalan sukan, dia dah ada gadget sukan. Amalan moral, dia ada gadget moral. Amalan rampak dia ada gadget reda. Amalan hiburan dia ada. Malahan amalan agama pun dia ada gadget agama. Jadi kehidupan dia dengan sistem gadget ni memang dah ada lah. Hari ini pembelajaran adalah berasaskan kepada gadget. Gadget sebagai
salah satu daripada sistem pembelajaran kanak-kanak ni. Okey. Dan remaja memang boleh dikatakan majoriti lah remaja. Saya boleh katakan bahawa 80% hingga 90% menggunakan gadget untuk belajar. Untuk mendapat kemahiran kendiri. Sebenarnya gadget ni kebanyakan adalah bagus kerana fitrahnya adalah untuk nak mencongkel bakat-bakat, kemahiran-kemahiran, potensi-potensi, nilai-nilai yang ada dalam diri Itu merupakan asal perburukan di gadget. Tetapi apabila kita banyak menggunakan gadget, sebab apa gadget ni semuanya dia bersifat virtual. Dia kadang-kadang walaupun simulasi dia tu nampak hampir kepada realiti, tetapi sebenarnya dia tak real. Okey, dia nampak. Okey, aplikasi penggunaan teknologi terhadap perkembangan anak-anak ialah televisyen, telefon bimbit ataupun tablet, internet menyediri terasing tidak dipedulikan agresif kecelaruan mental, pembesaran terbantul ataupun obesiti, autism, serangan jantung, diabetes, stroke, kelakuan sumang ketagih keganasan. Tak boleh nak rasa bau. Okey, bau tak ada dekat situ, bau tak ada. Dia tak ada rasa, dia tak ada bau. Jadi macam mana kita nak mewujudkan Penderahan teknologi tanpa terkawal dalam usia akan mudah akan menyebabkan kecerdasan berat dalam kelompok seperti diraja. Dalam diri manusia itu remaja itu ada deria rasa, deria bau kan. Benda tu dia tak dapat nak mencapai tahap. Sebab tu saya mengatakan bahawa pada aspek psikologi, walaupun gadget itu dicipta menghampiri kepada tahap realistik, tetapi sesungguhnya dia tidak realistik. Jadi sebab itulah remaja apabila mereka berinteraksi dengan gadget ini, dia tidak memberi pengalaman yang sebenarnya, realiti yang sebenarnya. Cuma masalah timbul dua. Yang pertama, individu tu dia melekatkan diri dia kepada gadget tersebut. Dengan apa? Dengan cara yang pertama, dia misuse. Misuse ni maksudnya salah guna. Yang kedua, dia overuse. Overuse maksudnya dia terlalu, lebih pula guna. Sehingga wujud lekatan, kita panggil. Lekatan diri dia dengan gadget tersebut. Yang ketiganya, dia overuse. Okey? Misuse. Dia misuse, overuse. Yang ketiga, abuse. Okey, abuse maksudnya dia telah menyalahgunakan alat itu untuk kepentingan peribadi dia atau memperalatkan. Ataupun dia underuse. Maksudnya underuse, dia gagal untuk nak menggunakan alat tersebut secara positif dengan baik. Dia hanya ambil sedikit saja. Itu pun tak baik juga. Okey, so itu yang kita boleh nampak. Itu nombor satu. Manusia yang mengguna. Yang kedua, saya tengok bala yang ada ditokohkan lagi dengan ibu bapa. Ibu bapa yang pertama tidak ada pengetahuan tentang gadget tersebut. Yang pertama. Yang kedua, ibu bapa gagal untuk nak mengawal anak-anak. Okey, mengawal anak-anak untuk nak melibatkan diri di dalam gadget tersebut. Dan yang ketiga, ibu bapa sendiri mengambil langkah mudah, kadang-kadang menggalakkan anak-anak. Sebab apa? Sebab dia malas. Dia malas nak bagi anak dia kacau dia nak tengok bola dan sebagainya, dia nak pergi mancing apa, dia sendiri yang cari gadget itu bagi dekat anak dia dan sebagainya. Sebagai remaja, pandai meletak bapak dia. Depan tu dia akan tunjuk bagus dan sebagainya. Tapi bila dia masuk dalam bilik, macam-macam dia boleh buat gadget tersebut. Okay. Video tersebut merupakan kanak-kanak di negara Malaysia. Keburukannya ialah ibu bapa akan memberi gadget ketika mereka menangis ataupun sebagainya. Disebabkan itu, terdapatlah masalah sosial yang terdapat di masyarakat Malaysia. Selain itu, cabaran-cabaran dalam membangunkan masyarakat di Malaysia ialah kurang penghayatan terhadap aspek-aspek kenegaraan. Kurang penghayatan terhadap aspek-aspek kenegaraan juga menjadi cabaran kepada negara untuk membangunkan masyarakat yang mempunyai modal insan yang berguna. Kebanyakan generasi muda seolah-olah alpa terhadap budaya timur dengan penuh dengan adab sopan dan tata tertibnya. Mereka juga lupa asal-usul dan sejarah perjuangan generasi terdahulu
dalam menuntut kemerdekaan di negara Malaysia. Mereka tidak lagi berminat untuk mempelajari, apatah lagi menghayati sejarah-sejarah di Malaysia, iaitu memperjuangkan nenek moyang mereka yang bertukus lumus membebaskan Pertiwi daripada cengkaman penjajah. Kesimpulan daripada semua bab 5 iaitu cabaran-cabaran dalam membangunkan masyarakat di Malaysia ialah cabaran-cabaran yang hadapi dalam membangunkan masyarakat ini perlu ditangani dengan bijak dan semua pihak mestilah memainkan peranan masing-masing. Kita juga perlu menghormati dan berbangga terhadap lambang ataupun simbol seperti cara gemilang, Jatinegara, institusi beraja dan sebagainya. Disebabkan itu, setiap tahun sekolah ataupun aktiviti ataupun berkerajaan menyambut kemerdekaan seperti ialah menganjurkan sukan dan membuat pertandingan seperti lagu dan tarian berunsurkan patriotik dan juga berlakon. Agama menjadi panduan hidup yang membantu dalam usaha untuk membangunkan masyarakat dan negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.